Pilihan Raya Negeri ke-17 di Sabah dijangka menjadi medan pertarungan yang sengit terutama bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Melalap. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah telah menyuarakan gesaan yang jelas. Pemimpin GRS dan Pakatan Harapan Plus perlu bersatu hati untuk memastikan kemenangan di DUN Melalap yang ketika ini dipegang oleh pembangkang. Mengapa penting bagi GRS PH Plus merampas Melalap? Kerusi ini diwakili oleh Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat PKDM, Datuk Peter Anthony yang memenangi kerusi itu pada pilihan raya negeri ke-16 pada tahun 2020. Menurut Haji G, rakyat Melalap perlu diwakili oleh kerajaan yang memerintah iaitu GRS PH Plus bagi memastikan kawasan tersebut menerima pembelaan dan pembangunan yang lebih baik. Ini menimbulkan persoalan besar, adakah rakyat Melalap akan kekal setia dengan pembangkang atau beralih kepada kerajaan GRS PH Plus dalam PRN 17? Dalam konteks ini, politik di Sabah seringkali menjadi dinamik dengan pergeseran sokongan yang kerap kali mempengaruhi peta politik negeri tersebut. Melihat daripada pengajaran daripada sejarah politik Sabah, Haji G turut menekankan pentingnya perpaduan dalam kalangan pemimpin negeri. Menurut beliau, sejarah politik Sabah sering dicemari oleh perpecahan yang mengakibatkan negeri tersebut ketinggalan. Adakah perpecahan dalaman akan terus mengganggu pembangunan Sabah? Ini adalah salah satu isu yang perlu ditangani, lebih-lebih lagi ketika rakyat semakin mengharapkan kestabilan politik dan kemajuan ekonomi. Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya (SMJ) yang dibawa oleh Haji G dan pasukannya kini menjadi fokus utama dalam strategi kerajaan untuk membawa perubahan yang signifikan kepada negeri Sabah. Pelan ini yang digariskan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi asas kepada harapan besar bahawa Sabah mampu bangkit daripada sejarah kelam perpecahan politik. Persoalannya, adakah pelan SMJ ini dapat menyatukan pemimpin dan rakyat Sabah ke arah kemajuan? Sebagai Presiden Gagasan Rakyat, Haji G menegaskan bahawa partinya merupakan sebuah parti berbilang kaum yang berjuang untuk membawa kemajuan tanpa mengira kaum, agama, atau keturunan. Ini mencerminkan usaha kerajaan Sabah untuk membina sebuah negeri yang lebih bersatu padu dan inklusif. Namun, adakah konsep ini mampu menarik sokongan dari pelbagai lapisan masyarakat yang kerap kali terpecah oleh isu-isu etnik dan agama? Isu tanah. Satu lagi cabaran besar dalam mesyuarat tahunan gagasan rakyat Melalap, Haji G turut memberi jaminan bahawa kerajaan negeri akan meneliti isu-isu tanah yang masih belum diselesaikan, khususnya permohonan yang tertangguh selama bertahun-tahun. Tanah adalah isu sensitif di Sabah, terutamanya apabila melibatkan tanah perkampungan yang berada dalam kawasan hutan simpan. Haji G menjelaskan bahawa kerajaan telah mengeluarkan ribuan ekar tanah daripada hutan simpan di seluruh Sabah untuk memberi laluan kepada pembangunan kampung. Namun, persoalan yang timbul adalah mengapa isu tanah ini masih berlarutan walaupun terdapat usaha untuk menyelesaikannya. Adakah birokrasi yang lambat atau faktor lain yang menyumbang kepada kelewatan ini? Ini adalah antara cabaran yang dihadapi oleh kerajaan negeri dalam memastikan hak tanah rakyat di Sabah dilindungi. Dalam usaha mengukuhkan kedudukan gagasan rakyat di DUN Melalap, Haji G turut menerima 1.500 borang keahlian baru daripada penduduk setempat yang ingin menyertai parti tersebut. Ini menunjukkan sokongan yang semakin meningkat terhadap gagasan rakyat di kawasan ini, memberi harapan kepada GRS PH Plus untuk merampas kembali kerusi Melalap pada PRN 17.
Selain itu, Hajiji juga menunjukkan keprihatinan terhadap rakyat dengan menyampaikan sumbangan kepada mangsa bencana alam yang melanda Tenom pada 17 September lalu. Ini memperlihatkan usaha kerajaan negeri untuk terus mendekati dan membantu rakyat yang terkesan oleh pelbagai cabaran. Adakah perpaduan dalam GRS PH Plus cukup kuat? Melihat kepada peringatan Hajiji tentang pentingnya perpaduan, satu persoalan yang perlu difikirkan ialah sejauh manakah GRS dan PH Plus mampu mengetepikan perbezaan ideologi mereka dan bekerja sama dengan berkesan. Adakah perpaduan yang diseru oleh Hajiji akan bertahan? Atau adakah terdapat unsur-unsur yang mungkin menggugat kerjasama ini menjelang PRN 17? Ini adalah isu yang penting yang perlu diperhatikan, kerana perpecahan dalam kalangan komponen kerajaan boleh memberikan kelebihan kepada pembangkang untuk terus mempertahankan kerusi melalap. Sebagai kesimpulannya, PRN 17 bakal menjadi medan ujian bagi GRS PH Plus, khususnya dalam usaha mereka untuk merampas kerusi DUN melalap. Dengan sejarah politik Sabah yang penuh dengan cabaran, kejayaan mereka bergantung kepada sejauh mana mereka mampu bersatu dan menawarkan visi pembangunan yang jelas kepada rakyat.